Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Pada pertemuan kita yang lalu kita berhenti di 495. Baik. Adapun perkara yang membatalkan. Baik, hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang bincangkan bersama mengenai bab berpuasa dan bab qada puasa. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, apabila kita mengatakan tentang mereka-mereka yang dituntut untuk berqada puasa, di sana ada dua jenis ataupun mereka-mereka yang batal puasanya. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Telah kita kupaskan bersama. Mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa diwajibkan qada. Alhamdulillah. Ada satu lagi golongan orang yang di mana apabila puasanya batal atau dia tidak berpuasa, bukan hanya diwajibkan qada, akan tetapi dia diwajibkan qada beserta membayar kafarah. Apa yang dimaksudkan dengan membayar kafarah adalah dia dihukum dan dia didenda. Jadi bukan hanya qada, akan tetapi wajib juga membayar kafarah. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, siapakah golongan orang yang dikatakan wajib qada pada masa yang sama membayar kafarah? Kita meneruskan perbincangan di muka surat 495. Penulis mengatakan, adapun perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada sekaligus perlu membayar kafarah, maka menurut jumhur ulama dia adalah disebabkan berjima' dan tidak ada yang lain. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maksudnya di sini adalah kita perlu lihat seseorang yang berjima' di siang hari bulan Ramadan. Ya, kita kena perhatikan betul-betul. Berjima' di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib qada puasa kerana memandangkan dia berjima', puasanya batal. Akan tetapi bukan hanya qada puasanya, dia juga wajib membayar kafarah kerana melakukan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan. Ianya berdasarkan hadis, antara lain adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah telah menceritakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celakalah aku wahai Rasulullah. Lelaki ini mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celakalah aku wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, wama ahlakaka, apa yang membuat kamu, apa yang membuat dirimu celaka?
Maka beliau mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah mendekati, aku telah bersatu bersama isteriku pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah kemudian bertanya, hal tajidu ma tu'tiq raqabah? Adakah kau mempunyai hamba untuk kamu membebaskannya? Beliau mengatakan, la, aku tak mempunyai hamba. Jadi kita lihat ya, pada zaman Nabi, ada sebagian di zaman jahiliah tu, mereka ada hamba abdi. Jadi Nabi tanya, kau ada hamba abdi tak? Kalau ada hamba abdi, bebaskan. Ini adalah kafara. Jadi kafara pertama adalah bebaskan seorang hamba. Kemudian Nabi tanya, kamu ada seorang hamba? Beliau katakan, tak ada. Kemudian Rasulullah bertanya, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Adakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka beliau katakan, la, aku tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi para ulama mengambil daripada hadis ini, kafara seorang yang mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan, pertama, bebaskan seorang hamba, kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berdasarkan urutan yang Nabi SAW tanyakan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Adakah kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Beliau katakan, la, thumma jalas. Lalu Nabi SAW pun duduk. Jadi dari sini kita lihat, kafarannya apa? Bebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, beri fakir miskin makan 60 orang. Tanya beri fakir miskin makan pun, beliau katakan, tak mampu ya Rasulullah. Nabi kemudian duduk. Thumma jalas, lalu kemudian duduk. Thumma utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamar. Faqal tasaddaq bihadza. Ya. Nabi SAW mengatakan lagi, Nabi SAW menyuruh dibawakan tamar, lalu diberikan kepada orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, faqal fahal ala afqaraka minna. Nabi katakan, Nabi tadi kan tanya, engkau mampu beri fakir miskin makan? Tak mampu berikan fakir miskin makan. Baiklah, bawa tamar, nah sedekahkanlah. Nabi bantu. Tapi dia katakan, sedekah kepada siapa? Ada tak orang lebih miskin daripada aku? Kat situ, dia orang paling miskin. Jadi macam mana? Fahal ala afqara minna. Adakah di sana orang lebih fakir daripada aku? Fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Jadi beliau mengatakan, apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Tanya lelaki tadi. Kerana di daerah yang terletak di antara tanah yang berbatu-batu hitam, ada satu keluarga yang lebih memerlukan daripada kami. Maka Nabi SAW pun tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, idhab fa'at'imhu ahlak. Beliau katakan, tak ada orang yang paling miskin. Dahlah dia tu, Nabi suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata 2 bulan berturut-turut, ni 1 hari saja dah tak mampu nak mengawal. Apa lagi 2 bulan berturut-turut. Boleh beri fakir miskin makan. Ada tak orang yang lebih fakir daripada aku? Tak ada orang yang lebih fakir daripada aku. Sampai Nabi pun tersenyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Umatnya, umat baginda. Lalu Nabi katakan, nak kasihkan tamar, suruh berikan kepada fakir miskin makan, tak ada orang yang lebih fakir daripada dia.
fakir of the fakir. Nabi tersenyum. Nabi katakan, maka ambil makanan ini, beri sedekah kepada ahli keluarga kamu. Kerana ahli keluarganya orang yang paling fakir. Contoh. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Daripada hadis ini dapat kita lihat beberapa perkara. Seseorang ini, dia bersatu di siang hari bulan Ramadan. Penulis mengatakan di muka surat 496. Kemudian menurut pendapat jumhur ulama, perempuan dan lelaki sama berkewajipan membayar kafarah. Baik, persoalan. Seorang yang mengadakan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan kena qada puasa yang ditinggalkan, batal puasanya, pada masa yang sama kena bayar kafarah. Persoalan, yang nak bayar kafarah tu lelaki ke perempuan? Atau keduanya sekali? Di sini perbincangan ulama. Siapa yang menginginkan masalah hubungan jenis tadi? Agak-agak kalau keduanya memang saling menginginkan, maka nescaya keduanya perlu membayar qada dan kafarah. Akan tetapi, sebahagian hal, isteri menolak, suami paksa, isteri menolak, bang, Ramadan bang, suami paksa, sehingga suami dengan keras menggunakan kekerasan, memaksa, maaf kata, isterinya tadi mengadakan hubungan jenis, nescaya dalam hal sedemikian, suami bayar qada dan kafarah. Isteri bayar qada kerana tidak berpuasa, tetapi tidak perlu bayar kafarah, bukan kerana keinginannya. Begitulah sebaliknya. Atas sebab-sebab tertentu, suami tolak, suami tak nak. Akan tetapi isteri yang memaksa. Tolak bagaimanapun, terpaksa. Nescaya dalam hal sedemikian, berlaku dalam keadaan tak diredai, maka si isteri bayar kafarah. Jadi kita lihat bagaimana halnya. Sebagian ulama menjelaskan. Di muka surah 496. Kemudian menurut pendapat jumhur ulama, perempuan dan lelaki sama-sama berkewajipan membayar kafarah selagi keduanya bersengaja melakukan jima'. Jadi satu senario, kalau dua-dua sengaja dan menginginkan, dua-dua bayar kafarah. Ia dilakukan atas dasar kemahuan mereka sendiri, bukannya disebabkan terpaksa di siang hari bulan Ramadan. Dan mereka sama-sama berniat puasa. Jika berjima' dilakukan kerana terlupa atau kedua suami isteri dipaksa untuk berbuat demikian dan atau mereka tidak berniat berpuasa, maka tidak diwajibkan membayar kafarah ke atas diri keduanya. Seandainya pihak isteri dipaksa oleh suami untuk berjima' atau jika isteri berbuka kerana sesuatu halangan, maka kafarah diwajibkan ke atas suami dan tidak diwajibkan ke atas isteri. Baik, kita bincangkan. Sebagian ulama mengatakan bahawasanya kalau sekiranya kedua itu melakukan hubungan jenis di siang hari Ramadan kerana terlupa. Tak tahu hari ini satu hari bulan Ramadan. Terlupa. Betul-betul terlupa. Adakan hubungan jenis. Selepas itu baru teringat. Bang, hari ini dah satu Ramadan. Oh iya ke? Tak tahu pula. Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dah tahu Allah Ta'ala mengangkat bagi mereka yang terlupa, nisyan, lupa. Maka tak diwajibkan bayar kafarah. Atau senario keduanya. Seorang penjahat tahu ni Ramadan. Dia tak nak orang Islam berpuasa. Maka ada sebagian orang Islam tu diberikan makan siang hari Ramadan. Kalau tak, aku tembak engkau. Di sebagian negara, komunis atau sebagainya. Maka terpaksa dia makan, batal puasa dia. Tetapi dia qada. Satu lagi, suami isteri, adakan hubungan jenis sekarang juga. Kalau tidak, aku tembak engkau. Mereka terpaksa mengadakan hubungan jenis, maaf kata. Dalam hal sedemikian, mereka hanya perlu qada, akan tetapi tidak perlu bayar kafarah kerana tanpa kerelaan hati. Sebagian ulama ada menjelaskan satu lagi kriteria untuk seseorang
yang mengadakan hubungan jenis itu dibayar kafarah. Yakni mereka berniat berpuasa. Tetapi masalah niat berpuasa ini dikhilafkan oleh ulama. Jadi sebahagian orang kerana adanya pendapat yang katakan niat berpuasa itu, maka ada sebahagian mempelai, suami isteri. Apa yang dia lakukan, maaf kata ya, dia nak mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan. Jadi apa yang dia buat? Okeylah. Apa kata? Kita buka puasa. Dia buka puasa dengan minum air. Batalkan puasa. Hari ini kita tak puasa. Memandangkan hari ini kita tak puasa, maka tak perlu bayar kafarah. Hanya qada saja. Ini untuk pendapat yang pertama yang katakan, sebagian pendapat ulama yang katakan syaratnya dia tu niat puasa. Seperti mana penulis katakanlah, dengan syarat mereka itu niat berpuasa. Kalau mereka itu tak niat berpuasa, nescaya tak perlu bayar kafarah. Tetapi pendapat itu dikhilafkan oleh sebagian ulama kerana masalah niat berpuasa ini, kalau adakan letak di situ, dah tak ada masalah kafarah lah. Semua qada puasa, batalkan puasa dahulu. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya menurut mazhab Syafi'i, sama sekali tidak diwajibkan membayar kafarah ke atas isteri. Sama ada jima' dilakukan dalam keadaan suka, redha maupun dalam keadaan terpaksa, isteri hanya diwajibkan qada puasanya sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat mengatakan dalam apa juga hal, kalau mengadakan hubungan jenis, si isteri tak wajib qada. Tak wajib kafarah. Yang wajib kafarah hanya suami. Kerana apa? Suami yang bersatu dengan isteri. Isteri yang menerima. Dia suka ke, reda ke, tak reda ke, sengaja ke, tak sengaja ke, isteri tak perlu bayar kafarah. Itu ada sependapat daripada kalangan para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang lebih kuat secara keseluruhannya adalah kafarah wajib dibayar oleh suami sahaja. Sedangkan wanita tidak perlu mengeluarkan bayaran sesuatu apa jua pun, malah tidak diwajibkan sama sekali untuk membayar kafarah. Sebab kafarah merupakan kewajipan yang berkaitan harta secara khusus disebabkan berjima'. Oleh yang demikian, ia dibebankan kepada pihak lelaki semata, bukannya kepada pihak perempuan, sama halnya seperti mahar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah yang mengikut pendapat mazhab Syafi'i mengatakan wanita itu secara umum dalam Islam wanita tak perlu kerja. Wanita tak perlu cari nafkah. Kenapa? Suami yang wajib memberi nafkah kepada isteri. Secara umum para jemaah, wanita tak perlu kerja. Dah kahwin, suami wajib berikan nafkah. Lapar tak ada makan, minta suami. Tak ada tempat tinggal, suami wajib berikan tempat tinggal. Apa juga suami wajib berikan. Maka berlaku kafarah begini, yang wajib bayar kafarah adalah suami. Isteri aku tak punya apa-apa. Jadi atas dasar demikian, begitu juga yang dikatakan, begitu juga dengan masalah mahar. Yang wajib berikan mahar adalah suami. Maka sebahagian pendapat ulama katakan, dalam hal sedemikian, kalau mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan, yang wajib bayar kafarah adalah pihak suami dan bukan pihak isteri. Imam Abu Daud dalam masalah ini mengatakan, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang suami yang menjima isterinya di bulan Ramadan. Apakah isteri turut diwajibkan membayar kafarah? Imam Ahmad mengatakan, tidak pernah kami dengar bahawasanya isteri diwajibkan membayar kafarah. Tak. Dalam hadis tersebut, yang hadis lelaki tadi, beliau datang kepada Nabi SAW, dia telah bersatu dengan isterinya. Nabi bertanya, apa yang disebabkan berlaku perkara tersebut yang kau telah merasa celaka? Aku bersatu dengan isteriku pada bulan Ramadan. Nabi menyuruh dia bayar kafarah. Nabi tak suruh isterinya bayar kafarah. Jadi berdasarkan itu sebagian ulama katakan yang wajib membayar kafarah adalah si suami. Di dalam kitab Al-Mughni,
Kitab Al-Mughni ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah menjelaskan, alasannya adalah kerana Nabi SAW memerintahkan kepada suami yang menjima isterinya tadi pada bulan Ramadan supaya memerdekakan seorang hamba sahaya. Dan baginda tidak memerintahkan berbuat sesuatu apapun kepada pihak isteri. Padahal tentunya baginda Nabi mengetahui bahawasanya perbuatan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan orang perempuan. Yang dalam hal itu adalah isteri lelaki para sahabat tadi. Jadi Nabi tak katakan supaya isterinya, Nabi pun tak tanya isterinya dan menyuruh isterinya membayar kafarah. Baik. Jadi kita faham masalah tersebut. Jadi mengenai perkara ini ada ulama mengatakan keduanya perlu bayar kafarah, tetapi jumhur ulama mengatakan bahawasanya yang bayar kafarah adalah pihak perempuan. Boleh tak kita memilih untuk membayar kafarah? Saya nak terus berikan fakir miskin makan kerana tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pertama sekali kafarahnya adalah bebaskan seorang hamba. Masih ada hamba lagi tak sekarang? Tak ada hamba seorang sekarang ni. Baik. Kalau tak ada hamba, pergi next. Next adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bererti kita mula puasa contohnya 1 hari bulan Rabiul Awal. Daripada 1 sampai akhir Rabiul Awal, masuk 1 hari bulan Rabiul Akhir. Sampai habis 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh kita henti 1 hari. Kita henti 1 hari, reset, start balik 2 bulan berturut-turut. Jadi dia kena 2 bulan berturut-turut. Baik. Kafarah ini menurut jumhur ulama mestilah dilaksanakan mengikut urutan yang tercantum dalam hadis tersebut. Urutan yang Nabi suruh sahabat tadi. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Pertama, bebaskan seorang hamba. Kedua, tak mampu bebaskan seorang hamba, baru pindah kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru berpindah ketiga. Yakni memberi 6 orang fakir miskin makan. Jadi kafarah menurut jumhur ulama mestilah dilaksanakan mengikut urutan yang tercantum dalam hadis tersebut. Pertama sekali hendaklah dimulakan dengan memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika masih tidak mampu, barulah memberi makan kepada 60 orang miskin dari bahan makanan pertengahan kebiasaan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Dan tidak dibolehkan melakukan bayaran kafarah yang lain atau memilih jenis bayaran kafarah yang disukai, melainkan jika tidak mampu untuk melakukan bayaran kafarah yang sebelumnya. Awak tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru pindah memberi fakir miskin makan, 60 orang fakir miskin makan. Macam mana nak beri 60 orang fakir miskin makan? Ringkas, cari 60 orang fakir miskin. Pada hari ini, makanan awak, makan sarapan, makan tengah hari, makan malam, saya tanggung. 60 orang. Kalau tak dapat 60 orang, cari 30 orang. Hari ini dan besok, 2 hari. Makanan kalian, saya tanggung. Makanan apa? Makanan biasa yang kita makan. Breakfast, lunch, dinner. Biasa kita makan. Kalau biasa kita makan, 1 hari berapa agak-agak? Breakfast berapa? Prata 2 keping atau nasi lemak dengan air, teh tarik. $5. Lunch berapa? Plus minus $10. Dinner berapa? Plus minus $10. 1 hari $25. 1 hari $25. 60 orang, 25 kali 6 berapa? 25 kali 4, 100. 25 kali 4, 100. 25 kali 40, 1000. Plus lagi 20. 1500.
Plus minus lah. Atau masak sendiri 60 orang makan. Breakfast masak kebiasaan kita makan. Contoh. Mazhab Maliki dan satu riwayat daripada Imam Ahmad berkata, seseorang yang hendak membayar kafarah dibolehkan memilih mana yang lebih disukainya antara ketiga-tiga pilihan tersebut, dan mana satu yang dilakukan antara ketiga-tiga pilihan tersebut berarti dia telah melaksanakan kewajipannya. Kalau dalam perkara ini mazhab Maliki atau ada satu riwayat dalam mazhab Hambali mengatakan diperbolehkan memilih. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan kena ikut urutan. Kenapa diperbolehkan? Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Juraij daripada Humaid bin Abdul Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna rajulan aftara fi Ramadan fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukaffiru bi itqi raqabah aw bi siyami syahraini mutatabi'ain aw it'ami sittina miskina. Kerana berdasarkan hadis ada seorang lelaki yang berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya bayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan au. Au tu bermakna atau, bukan wa. Jadi atau, bukan thumma. Thumma kemudian, tapi au. Berkata au atau di dalam hadis tersebut menunjukkan dia boleh memilih. Dia boleh pilih. Lagipun kafarah diwajibkan disebabkan pelanggaran oleh kerananya. Seseorang yang berkenaan dibolehkan memilih antara ketiga-tiga pilihan tersebut, sama seperti halnya kafarah sumpah. Jadi dalam mazhab Maliki katakan sebenarnya boleh pilih. Boleh pilih ke tak boleh pilih, kalau kita lihat zaman sekarang ni hamba sahaya dah tak ada. Jadi memandangkan hamba sahaya tak ada, boleh pilih yang lain. Terus pergi yang nombor 2, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Cuma apabila kita katakan mengenai hamba sahaya yang tak ada ni, kita pernah bincangkan mengenai hamba sahaya. Hamba sahaya tu siapa yang boleh kita kiaskan hamba sahaya? Seperti mana yang telah kita sebutkan di zaman Nabi SAW ketika zaman jahiliyah, hamba sahaya tu adalah seseorang yang dimiliki oleh orang. Ali ada seseorang hamba. Hamba ni jadi macam bahan komoditi. Dia boleh jual beli. Hamba ni aku dah tak berkenan lah tengok muka dia. Dia urut pun dah tak sedap. Dia kerja pun dah macam slacken. Aku jual lah. Beda kau nak beli tak hamba aku ni? Berapa harga? Orang tawar-menawar. Okeylah dia beli. Beda lepas beli dia subsale balik kepada orang lain bisnes. Boleh jual. Contohlah. Boleh. Ni hamba. Dia tak miliki diri dia. Dia jadi hamba kepada orang yang memiliki dirinya. Kalau zaman sekarang, jadi pada ketika itu Islam menolak penghambaan. Islam menolak penghambaan, nak membenteras penghambaan, nescaya buat kafarah, bebaskan seorang hamba. Langgar sumpah, bebaskan seorang hamba. Begini, bebaskan seorang hamba. Tujuannya nak membenteras penghambaan. Kita bukan hamba kepada seseorang, kita hamba kepada Allah. Berdasarkan itu, kalaulah contoh ada seseorang katakan dia terikat atas sebab-sebab tertentu, dia telah sign kontrak, katakan terpaksa bekerja dengan seseorang majikan, sign bond 10 tahun atau sign bond sepanjang hayat. Dalam pekerjaan itu penuh dengan kemaksiatan, perlu sampai menyembah berhala, contoh, menyekutukan Allah. Dia dah bertaubat, tapi tak boleh keluar daripada sign bond ini. Dia itu ibarat hamba. Kalau nak keluar dah kena bayar pampasan $50,000. Mana aku ada duit?
Tak ada duit. Jadi maka nescaya dalam hal itu, kalau ada sebagian ulama mengkiaskan. Contoh ya, kalau kita nak mengkiaskan bab zakat lah. Kita dulu dah belajar bab zakat kan? Majlis Agama Islam Singapura, 8 asnaf zakat, hamba seseorang yang ingin membebaskan diri daripada penghambaan. Kiasan MUIS adalah penghambaan itu adalah seorang yang tidak mempunyai ilmu. Seorang yang tidak mempunyai ilmu, dia itu adalah hamba kepada kebodohannya. Maka dalam zakat itu, orang yang nak membebaskan dirinya daripada penghambaan, salah satu asnaf itu boleh diberikan kepada orang yang nak menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu agama, apa juga ilmu. Kerana untuk membenteras buta huruf. Buta huruf dipandang, dikiaskan oleh Majlis Agama Islam Singapura sebagai salah satu jenis penghambaan. Nescaya duit zakat boleh digunakan di Singapura ini berdasarkan fatwa MUIS katakan kepada orang yang menuntut ilmu sedemikian. Bebaskan hamba. Jadi kalau begitu boleh dikatakan bebas hamba, bagaimanakah pula satu orang ini yang betul-betul lebih dekat daripada konsep penghambaan, hamba tu tak memiliki diri dia sendiri. Orang ni begitulah, dia tak mampu, tak dapat buat keputusan kerana dia telah sign kontrak dan dia sedang berada dalam keadaan kemaksiatan, berada dalam keadaan di mana dia itu sampai mensyirikkan Tuhan. Dia nak diselamatkan, tolong selamatkan aku. Datang kita, baik, aku bayar pampasannya. Aku bayar ganti ruginya, aku bayar penaltinya, lepaskan orang ini daripada belenggu kontrak itu. Engkau keluar, kau taubat, jadi seorang yang lebih baik. Mana yang lebih dekat kepada bebaskan hamba? Ini contoh. Jadi berdasarkan ini, kita boleh berijtihad. Gunakan ijtihad kita dalam hal-hal tertentu, para jemaah. Baik, tetapi perbincangan kita adalah dia ada perkara yang kedua. Jadi bebaskan hamba tu sebenarnya bukan murah. Di zaman Nabi, hamba tu boleh jual beli. Tak tahulah kalau zaman sekarang ni, kalau nak bebaskan hamba tu, berapa agak-agak? Mungkin puluhan ribu dolar. Kalau kita ada hamba, tiba-tiba hamba ni kita miliki, kemudian kita nak bebaskan dia. Hamba ni kita boleh jual beli. Jual berapa kita boleh? Takkan orang jual beli manusia 500. Manusia, contoh. Ribuan dolar. Maka bebaskan hamba itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Sebab itu Islam membenteras penghambaan. Jadi perbincangan kita di sini adalah boleh tak kita memilih? Jadi ada sebagian pendapat mengatakan boleh kita memilih sama ada nak memilih nombor 1, bebaskan hamba, atau nak pilih nombor 2, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau nak memilih nombor 3, yakni memberi fakir miskin makan seramai 60 orang. Imam Syaukani berkata, dalam membincangkan hal ini, dalam membincangkan seseorang yang mengadakan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan, di dalam beberapa riwayat hadis, ada yang menyatakan secara berurutan dan ada pula yang menegaskan boleh memilih kerana ada menggunakan perkataan atau. Ulama yang berpendapat bahawasanya bayan kafarah mesti dilakukan secara berurutan, ikut urutan, tak boleh pilih, lebih ramai dan mereka mempunyai keutamaan. Jadi Imam Syaukani mengatakan beliau lebih seolah-olah lebih mirip kepada pendapat tak boleh main pilih. Senang saja. 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin makan berapa? 1,500. Aku bayar cash lah. 2,000. Dah, makan. Next, besok buat lagi. Bayar 2,000. Tak kisah duit. Ini contoh. Jadi akan ada orang-orang sedemikian yang ada harta. Beri 60 orang fakir miskin. Tak kisah. 60. Cash bayar. 1,500 aku kasih double. Tak payah 60, aku 100 orang. Bongkak betul orang ni. Jadi orang begini, tutup pintu 60 orang fakir miskin makan. Sorry, tak boleh. Awak kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru dia tahu.
Betul? Sebab ada orang duit tak ada masalah. Macam orang Singapura sebahagiannya. Bagi sebagian orang Singapura, kadang-kadang duit tak ada masalah. Sebab tu sebagian orang Singapura ni attitude ketika pergi haji, ini rukun ke, wajib ke, sunat? Oh rukun, okeylah aku buatlah. Bermalam di Muzdalifah, rukun ke, wajib ke, sunat? Wajib. Ini awak tak buat nanti, awak kena bayar dam. Oh boleh pilih. Okeylah aku bayar dam lah. Aku tidur tempat 5-star hotel. Tak payah bermalam di Muzdalifah. Mentality. Ada. Bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, pada 8 hari bulan. Rukun ke, wajib ke, sunat? Oh ni bukan rukun. Besoknya wukuf baru rukun. Oh bukan rukun. Kalau gitu aku nak bermalam tempat 5-star hotel lah. Awak pergi haji ke nak pergi turis ni? Mentality. Attitude. Kita terbawa-bawa. Attitude orang yang berharta. Sehingga kita lupa kita menunaikan ibadah fardu haji. Labbaik Allahumma labbaik. Lupa. Jadi kadang-kadang dah terbiasa orang yang berharta. Maka sebagian orang yang berharta tu kena tutup pintu. Tutup pintu. Sorry. Untuk awak ni tak ada jalan keluar. Kalau dalam kes ini, puasa 2 bulan berturut-turut full stop. Usahakan puasa. Sebab kalau buka pintu tersebut, dia bayar cash, besok buat lagi. Bayar cash, besok buat lagi. Bagi dia tak ada benda. Dah tak rasa kafarah. Kafarah tu denda. Satu perkara yang keji yang sampai perlu diberi hukuman. Baik. Al-Muhlab dan Al-Qurtubi menghimpunkan sekaligus mentafsirkan riwayat yang pelbagai itu, yakni yang mengatakan boleh pilih ke tak boleh pilih, ikut urutan ke tidak, sebagai peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang. Tetapi Imam Al-Hafiz berkata, keadaan sedemikian tidak mungkin kerana peristiwa mesti terjadi hanya sekali. Memandangkan setiap peristiwa pada dasarnya tidak terjadi secara berulang. Sebagian lagi mentafsirkan urutan tersebut disebabkan menunjukkan keutamaan. Sedangkan pilihan sebagai suatu yang dibolehkan. Namun ada pula mentafsirkan sebaliknya. Ya, jadi ada sebagian ulama katakan mungkin ini peristiwa yang berbeza dan sebagainya. Jika seseorang berjima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan dan sebelum membayar kafarah. Baik. Bagaimana halnya pula satu lagi senario? Ustaz, saya ni dulu waktu jahiliah, ada sebagian orang kata, saya tak belajar perkara ini semua, tak tahu. Ramadan waktu tu, waktu pengantin atau baru-baru berumah tangga, tak tahu pasal hukum ini, jahil. Bukan kata satu kali. Sepanjang Ramadan, 50 kali orang tu bersatu suami isteri. Persoalan. Nak kena bayar 50, nak kena bebaskan 50 orang hamba ke? Nak kena bayar hukuman tu sekali atau 50 kali? Jadi kita tengok perkara yang seseorang itu lakukan. Kalau sekiranya seseorang itu lakukan sesuatu perkara yang diwajibkan membayar kafarah, kemudian dia belum bayar kafarah, kemudian selepas itu dia bertaubat, maka dia bayar kafarah satu kali. Dulu yang tahun sekian lama tu, aku tak tahu. Sekarang baru tahu. Dah bayar kafarah belum? Belum bayar kafarah. Bayarlah kafarah. Selagi hayat di kandung badan. Tapi Ustaz tu dulu waktu remaja tak tahu kan? Waktu baru berumah tangga tak tahu kan? Tapi sekarang dah tahu. Tapi dah tak terkira berapa kali? Bayar sekali kafarah. Taubat. Satu lagi orang tak tahu bagaimana? Bayar kafarah. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi sekarang saya ini tengah dialisis. Sakit kencing manis. Darah tinggi. Tak boleh bayar tak kafarah 2 bulan berpuasa. Ramadan saja dah tinggal 1 bulan. Ni nak 2 bulan berturut-turut. Dah sakit macam-macam sakit. Baiklah. Beri makan 60 orang fakir miskin sebagai kafarah dulu yang awak tinggalkan. Ini satu kelompok yang history. Baik.
Satu lagi golongan. Tahun lalu Ramadan, dia bersatu dengan isterinya di siang hari Ramadan. Tahu tak kesalahan? Tahu, faham. Taubat tak? Saya bertaubat, menyesal. Nescaya bayar kafarah. Baiklah. Lepas Ramadan, memandangkan ada kelebihan katakan, ada masa, ada kemampuan, dia pun bayar kafarah. Dah bayar kafarah. Okey, alhamdulillah. Datang Ramadan yang berikutnya. Buat lagi. Ya Allah. Buat lagi. Ustaz, yang tahun lalu saya dah bayar kafarah. Tahun lalu bayar kafarah untuk tahun kemarin. Ni sekarang tahun ni buat lagi. Bayar kafarah sekali lagi. Kata satu kafarah cukup. Itu untuk satu kafarah cukup untuk semua yang sebelum kafarah itu. Sekarang berlaku sekali lagi, selepas kafarah, maka bayar lagi. Jadi kita kena fahamlah bagaimana keadaannya. Jika seseorang berjima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan dan sebelum membayar kafarah, dia melakukannya lagi pada hari berikutnya, maka menurut mazhab Hanafi dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, dia hanya diwajibkan membayar satu kafarah sahaja. Alasannya kerana kafarah merupakan hukuman ke atas jenayah. Ia dilakukan secara berulang sebelum membayar kafarah. Sehingga dengan demikian, kesemua kesalahan tersebut mestilah digabungkan menjadi satu. Manakala menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad pula, dia wajib membayar 2 kali kafarah. Kerana setiap hari mempunyai nilai ibadah yang berasingan. Jadi pembatalan puasa pada hari berkenaan yang kemudiannya dituntut membayar satu kafarah. Maka dia tidak boleh digabungkan dengan hari berikutnya apabila melakukan perkara yang sama sebab masing-masing mempunyai keadaan berbeza, sama halnya dengan mengqada puasa Ramadan sebanyak 2 kali. Jadi seperti mana kita katakan, pendapat pertama katakan tadi, yang dulu semua bayar sekali kafarah. Tetapi ada juga pendapat katakan 2 kali. Awak 2 kali, 2 kali. Kawan itu dah buat sepanjang Ramadan yang lalu, Ramadan 30 hari. Dia kata mengadakan hubungan jenis 50 kali. Nak kena berpuasa berbanyak. 2 bulan berturut-turut sepanjang 50 set. Tak payah taubat lah kalau gitu. Alang-alang menyeluk pekasam, dia sampai ke pangkal lengan. Dia pun tak bertaubat. Baik, dalam hal ini para jemaah, walaupun ada 2 pendapat sedemikian, walau mazhab Syafi'i katakan kena bayar 2 kali, namun insya-Allah pendapat yang lebih sesuai lah ya. Bukan kata yang tu tak sesuai, mungkin pendapat yang lebih praktikal ataupun yang boleh diamalkan, boleh dipertimbangkan untuk diamalkan, adalah pendapat yang pertama. Seseorang yang pernah melakukan hubungan jenis berapa kali sekalipun di siang hari bulan Ramadan yang dulu, sekarang bertaubat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Begitu juga dalam bab jenayah. Dalam bab jenayah, maaf kata, seseorang yang belum berumah tangga, kalau sekiranya dia didapati berzina, dia akan dikenakan 100 kali sebatan. Bagaimanakah kalau sekiranya dia, maaf kata, dia telah berzina 10 kali. Kemudian dia ditangkap. Dia kena rotan tetap sebanyak 100 kali. Dia bukan 100 kali 10. Dalam bab jenayah, apabila dia telah lakukan apa juga kesalahan tadi, sebatannya tetap sama. Ini contoh. Jadi berdasarkan itu, sebagian ulama katakan orang yang meninggal ke apa yang mengadakan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan berapa kali sekalipun dulu, ini sedang kita bincangkan dulu suatu masa dahulu di zaman jahiliah yang kita atau kawan kita atau teman kita atau kenalan kita pernah lakukan, lalu dia tanya kita pula. Jangan memberatkan.
terangkan, berikan jalan keluar. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, beri fakir miskin makan seramai 60 orang. Baik, penulis menambah. Dalam pada itu, mereka berijma' bahawasanya seseorang yang berjima' di siang hari Ramadan dengan sengaja lalu membayar kafarah, tetapi pada hari lain dia berjima' lagi selepas bayar kafarah, maka orang itu memang diwajibkan membayar kafarah sekali lagi. Ini tak ada masalah khilaf. Yang dulu satu set tu itu dikhilafkan dan telah kita bincangkan. Tetapi selepas bayar kafarah kemudian buat lagi, tak ada khilaf, memang kena bayar sekali lagi. Mereka berijma' bahawasanya seseorang yang berjima' 2 kali dalam satu hari, sedangkan pelanggaran pertama belum lagi dibayar kafarahnya, maka dia hanya diwajibkan membayar kafarah 1 hari sahaja. Begitu juga seseorang yang mengadakan hubungan jenis 2 kali dalam sehari, tetap bayar 1 hari kafarah. Seandainya kafarah dari pelanggaran pertama telah dibayar, maka menurut jumhur ulama, dia tidak perlu lagi membayar kafarah daripada pelanggaran kedua. Tetapi menurut Imam Ahmad, orang itu masih berkewajipan membayar kafarah untuk yang kedua kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan di sini? Kita tak faham. Siang hari pukul 10 lebih kurang? Okey. Baik. Jadi 2 senario itu adalah teman kita bertanya. Senario pertama adalah sepasang suami isteri di waktu malam mereka telah berniat puasa. Mereka nak berniat puasa, besok berpuasa, tetapi keesokan harinya mereka mengadakan hubungan jenis. Betul? Senario kedua adalah suami isteri ini besok memandangkan mereka bercuti, mereka tak bekerja, sengaja tak nak niat puasa. Besok kita jangan berpuasa. Dan mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan. Jadi, bagaimana halnya? Baik. Dalam hal ini, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana telah kita kupaskan tadi, ada sebagian ulama mengatakan perlu ada niat puasanya tadi. Perlu ada niat puasanya atau sedang berpuasa. Jadi kalau ada niat berpuasa, sedang berpuasa, di sana ada satu masalah atau satu loophole. Loophole-nya ini adalah bagi orang ini sebenarnya dia boleh beri jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dia batalkan puasa. Itu yang diajarkan oleh sebahagian, maaf kata ya, sehingga sebahagian kelas agama ada memberikan pengajaran sedemikian. Sebahagian kiai ke atau sebagainya, dia katakan, maaf kata, kalau di siang hari bulan Ramadan, maaf kata, kalau nak teringin nak melakukan hubungan jenis, maka batalkan puasa dahulu. Batalkan puasa macam orang yang batal puasa pasal haus. Aku penat, lemah, haus, lapar, batalkan puasa. Maka apabila dia dah batalkan puasa, dia berada dalam keadaan tak puasa. Memandangkan dia berada dalam keadaan tak puasa, tak kiralah semalam niat ke tak niat, dah tak ada masalah. Dia dah tak puasa, dia dah batal puasa, lalu dia maaf kata mengadakan hubungan jenis. Persoalannya adalah, adakah yang dikatakan wajib membayar kafarah adalah mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan atau mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa?
Boleh faham tak? Jadi kalau kita katakan mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, kena bayar kafarat, maka apa yang golongan ni buat? Aku tak puasa. Atau aku batalkan puasa dahulu. Baru bersatu. Tetapi itu bukan halnya. Ramai ulama mengatakan kafarah ini adalah disebabkan mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan. Tak kira awak berada dalam puasa ke tak puasa, mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan, maka nescaya kena bayar kafarah. Kalaulah disebabkan batal puasa tadi, orang tadi tu yang halak tu, aku telah celakalah aku ya Rasulullah. Sebelum dia bersatu, dia batalkan puasa. Minum saja air. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perbincangannya adalah, persoalannya adalah mengadakan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan dilarang. Ada persoalan lain sebenarnya. Persoalan lain adalah bagaimana kalau orang itu tak diwajibkan puasa? Tak diwajibkan puasa berarti, contoh, siapa yang tak wajib puasa? Orang yang sakit tak wajib puasa. Lagi? Orang yang bermusafir tak wajib puasa. Tak wajib berpuasa ni berarti dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa tapi kena qada lah. Dan dia tak wajib berpuasa bukan berarti dia tak boleh berpuasa. Orang yang bermusafir, dia diberi kelonggaran, dia diberi pilihan untuk tak berpuasa. Tetapi kalau dia bermusafir, dia tetap nak puasa, tetap dibolehkan. Dia bermusafir. Daripada sini dia ada business trip, dia pergi Thailand. Atau dia pergi Jakarta. Atau pergi mana sekalipun. Pergi Kuala Lumpur, meeting. Aku pergi KL, orang kawan-kawan semua puasa. Orang Islam semua. Daripada tak puasa, lebih aku puasa. Boleh tak? Boleh. Dan on that note juga, kalau kita lihat, orang yang tunaikan umrah di bulan Ramadan, dia tu musafir. Wajib puasa tak? Kalau dia tak puasa, sebenarnya diperbolehkan. Orang musafir tak wajib puasa. Akan tetapi aku ni pemusafir. Aku ni tunaikan umrah, beribadah. Alang-alang nak beribadah, takkanlah tak nak puasa. Sayang sekali. Nanti kita akan berbuka beramai-ramai dekat Masjidil Haram dan sebagainya. Dia tetap puasa. Orang bermusafir bukan kata tak boleh puasa. Dia boleh puasa. Cuma dia ada pilihan kalau dia tak nak berpuasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga orang sakit. Dia sakit. Orang yang sakit bergantung kepada kemampuan. Aku setakat sakit kaki tetapi tetap boleh berpuasa. Aku nak puasa, boleh. Tetapi satu orang yang sakit, dia diberi pilihan, kalau dia tak nak puasa, tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perkara seterusnya. Mengqada puasa Ramadan. Bagaimana mengqada puasa Ramadan? Perkara ini akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Bagaimana mengqada puasa Ramadan? Puasa Ramadan yang kita tinggalkan terbagi kepada dua. Yakni puasa tahun lalu yang dah lepas pun. Satu lagi, puasa yang kita tinggalkan semenjak kita baligh. Pada ketika itu jahiliah lah. Zaman jahiliah, tak faham. Jadi macam mana nak qada? Ada di antaranya telah kita kupaskan sebelum ini, tetapi ada perbincangan di sini akan kita bincangkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, memenangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.